Screen 10.1 inch Full HD, internal storage 64GB, boleh masuk SIM card, pakai data 4G dan bateri besar 6000 mAh. Dan semua ini korang boleh dapatkan pada tanda harga jualan RM499 sahaja. Memperkenalkan TechLast P20 HD. Jom kita mulakan. Salam guys, Muaz Malik di sini. Actually, ramai orang DM aku tanya minta pendapat berkenaan dengan tablet ni. Sebab macam mana boleh ada tablet yang dijual pada tanda harga jualan serendah ni, dia mempunyai skrin yang besar 10.1 inch. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia bekalkan juga, dia datangkan juga dengan resolusi Full HD. Sebab kalau kita tengok tablet-tablet lain yang ada dekat dalam pasaran yang dijual pada tanda harga jualan yang sama macam TechLast P20 HD ni, orang memang takkan dapat lah tablet yang gunakan resolution Full HD, lepas tu skrin besar macam ni. Memang tak ada. Jadi dekat sini apa yang aku nampak, the main selling factor yang terdapat pada TechLast P20 HD ni memang terang lagi bersuluh lah. Tak lain tak bukan adalah berkenaan dengan skrin dia. And untuk skrin dia ni ataupun lebih senang untuk keseluruhan tablet ni, dia memang ada beberapa kelebihan and dia ada juga beberapa rapa-rapa kelemahan. Contohnya adalah berkenaan dengan main selling factor dia tadi lah, berkenaan dengan skrin dia. Yes, P20 HD ni dia didatangkan dengan skrin jenis IPS LCD. And yes, resolution dia memang tinggi. So dengan skrin dia ni, korang akan dapat paparan yang cantik, warna dia pun ngam, bezel kat luar dia ni pun macam tak ada terlampau besar sangat. And yang paling penting, skrin dia tu memang sharp lah thanks to resolution dia yang tinggi tu. Tapi walaupun skrin dia ni cantik and skrin dia ni mampu untuk memberikan kegembiraan kepada korang, perlu juga aku maklumkan pada korang yang mana skrin dia ni tak sempurna. Contohnya pada permukaan skrin dia ni, dia ada gap. Sebab skrin dia ni adalah jenis laminate-nya skrin, yang mana benda ni memang agak annoying lah bila korang guna, terutamanya kalau korang tengok konten secara indirect macam ni kan. Bila korang sentuh tu, korang boleh nampak lah dia macam ada lapisan tau dekat-dekat skrin dia ni. So the best way untuk korang gunakan tablet ni untuk tak nampak dia punya jenis skrin laminate dia tu adalah secara direct macam ni lah. Lepas tu skrin dia ni dia tak ada fungsi auto brightness. Jadi pada brightness level yang tertinggi, kalau korang berada pada kawasan yang sangat terang tu, then should be okay lah, korang akan nampak lah konten yang ada pada skrin ni. Tapi once korang berada pada kawasan yang kurang cahaya, contohnya sebelum korang nak masuk tidur, bilik gelap tu semua kan, brightness level dia yang paling rendah tu masih lagi tinggi. So ini akan membuatkan korang rasa macam tak selesa lah bila gunakan tablet ni bila time gelap tu kan, sebab dia punya skrin masih lagi terang. Dan lagi satu yang membuatkan aku rasa agak annoying bila menggunakan tablet ni adalah dia punya skrin ni dia macam terlampau reflektif sangat. Pada kawasan macam dalam bilik aku ni yang tak berapa nak terang, tak berapa nak malap sangat, should be okay lah. Memang korang akan nampak bila korang pakai tu memang rasa sedap lah. Tapi let's say kalau korang berada pada kawasan yang terlampau terang kan, bila korang gunakan tablet ni, korang boleh nampak tau muka korang kat tablet tu sebab dia terlampau reflektif sangat. So the best way macam aku cakap tadi tu, kalau korang nak gunakan tablet ni adalah pada kawasan yang macam yang tak berapa nak terang sangat, tak berapa nak malap sangat. So macam tengah-tengah, middle macam tu lah. Makanya disebabkan skrin yang terdapat pada tablet ni cantik macam aku cakap tadi tu, so kalau korang setakat nak gunakan tablet ni untuk buat sebagai entertainment kan, kalau korang nak buka YouTube ke Netflix ke, memang best. Jap, aku tarik balik apa yang aku cakap tadi. Skrin dia ni memang best kalau korang nak guna untuk tengok YouTube ataupun Netflix. Tapi experience waktu korang tengok YouTube ataupun Netflix tu terutama Netflix memang agak kurang best. Reason dia adalah, pertama, speaker dia memang cak ayam. Walaupun dia didatangkan dengan dua speaker stereo dekat bahagian bawah ni, sound yang dihasilkan tu memang agak nyaring. Dia macam menyakitkan telinga lah bila dengar. P20 HD ni dia ada port audio dekat atas ni, 3.5mm headphone jack. Tapi port audio ni pula memang akan produce low quality punya sound. Sampai aku sendiri tak faham, kalau dia orang nak datangkan dengan port audio yang macam ni, yang teruk bila dengar, buat apa pergi provide satu untuk kita pakai kan? Buang je, tak payah ada je. So the best way kalau korang nak gunakan P20 HD ni untuk layan movie tu semua adalah dengan menggunakan Bluetooth earphone. Kedua, tablet ni secara default hanya support Widevine L3. So kalau korang layan Netflix contohnya, resolusi maksimum yang korang boleh gunakan hanya pada 480p sahaja. Which is agak sedih jugalah sebab skrin dia resolusi sampai Full HD kan. Tapi itulah, bila bukan Netflix 480p. Jadi untuk skrin dia ni, walaupun tablet ni didatangkan dengan skrin yang besar 10.1 inci, lepas tu dia punya resolution pun tinggi Full HD, dia tetap ada beberapa kelemahan yang korang perlu terima, yang korang perlu telan terlebih dahulu. Kemudian dari segi build quality pula, TechLast P20 HD ni dia memang mempunyai rekaan yang sangat steady. Bila korang pegang tu, feel dia memang kukuh habis. Ini adalah disebabkan P20 HD ni didatangkan
didatangkan dengan penggunaan material besi pada back panel dia ni. Dan tablet ni juga dia feel dia tu nak kata berat sangat pun tak, nak kata dia ringan sangat pun tak. Dalam setengah kilo macam tu berat dia. Jadi kalau kita lihat pada sekeliling tablet ni secara landscape macam ni, pada belah kiri terdapat volume button, power button dan port pengejasan Type-C. Pada bahagian bawah terdapat dua speaker yang macam aku cakap tadi tu. Dan pada bahagian atas terdapat port 3.5mm headphone jack yang tak berapa nak bagus tu. Dan kemudian pada sebelah dia tu korang akan nampak terdapatnya hybrid SIM slot yang mana korang boleh masukkan dual SIM ataupun satu SIM dan satu micro SD. Jadi persoalan yang mungkin korang akan tertanya, kalau dia boleh masuk SIM card, so macam mana function dia? Boleh ke kalau nak guna untuk call ataupun nak buat macam nak gunakan macam smartphone, boleh buat WhatsApp, semua tu boleh ke? Jawapannya adalah yes, memang boleh. So dia punya function dia tu memang sebiji macam smartphone. Cuma bila korang call orang tu, korang tak boleh lah jawab macam ni, style macam ni, pegang tablet kat tepi kan, sebab dia tak ada earpiece. So bila korang jawab call tu, dia kan automatic gunakan loudspeaker saja. So waktu aku gunakan Teclas P20 HD ni masa review tu, memang aku tak ada masalah dari segi coverage tu semua. Bila aku on data tu, dia tarik line memang semua cantik je, memang okey je. Cuma kalau korang gunakan data tu, dia akan makan kau punya bateri sikit lah. Jadi memandangkan P20 HD ni hanya didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 6000 mAh saja. Dengan penggunaan data, korang hanya boleh dapatkan screen on time sekitar 7 jam. Kalau korang gunakan secara Wi-Fi je and korang letakkan brightness level yang paling rendah sekali, korang boleh dapat screen on time sekitar 9 hingga 10 jam. And kalau korang gunakan secara Wi-Fi, lepas tu korang letak pada brightness level yang tertinggi, yang ini dia akan makan bateri jugalah, which is korang akan dapat screen on time dalam 5 jam macam tu. Kemudian untuk pengejasan pula, yang ini memang agak sakit lah. Yang ini confirm aku boleh cakap terus terang memang teruk. Tak kisahlah kalau korang pakai adapter fast charger yang macam mana pun, kalau korang charge daripada 0 hingga 100%, dia akan ambil masa selama 3 jam 40 minit untuk full charge. Which is memang lama gila, memang teruk punya lama kan. Memang geram lah kena tunggu dia tablet ni penuh bateri dia kan. Sebab sedih lah, dia gunakan port jenis Type-C tapi dia tak support untuk fast charger. By the way, untuk Wi-Fi, kalau korang gunakan tablet ni, korang boleh connectkan pada Wi-Fi 2.4 GHz ataupun 5 GHz. Untuk daily performance pula, personally, kalau korang nak gunakan tablet ni untuk lebih kepada entertainment basis macam layan movie, layan social media tu semua, bagi aku memang tak ada masalah. Walaupun dia just menggunakan chipset Unisoc SC9863A, overall kalau setakat membuka app, scrolling dalam app, multitasking, kau buat multi window tu semua memang tak ada masalah. Even tablet ni pun dia menggunakan Android 10. So dekat sini korang akan dapat beberapa benefit lah. Korang akan dapat vanilla experience, kemudian dia langsung tak ada sebarang bloatware, dan yang paling best, korang boleh gunakan fungsi full screen gesture. Cuma tu lah, kalau korang perasan ikon dia ni by default memang tak berapa nak cantik. Aku ada try untuk gunakan Nova Launcher sebab yelah aku tak suka ikon dia tu semua kan. Tapi masalahnya bila gunakan Nova Launcher dekat tablet ni, dia akan automatic matikan fungsi full screen gesture tu. Jadi disebabkan aku tak nak guna button yang 3 button kat bawah ataupun 2 button kat bawah tu, so end up aku terpaksa juga menggunakan dia punya launcher asal dia. And satu lagi, memandangkan dia didatangkan dengan chipset yang tak berapa nak powerful sangat, so tablet ni memang tak berapa sesuai kalau korang nak gunakan untuk main game. Yes, kalau korang nak main game yang ringan-ringan, contohnya macam Mobile Legend ke, memang boleh dimainkan. Dia punya experience tu bukanlah yang terbaik lah, tapi at least korang boleh buka, korang boleh main lah pada tetapan grafik yang rendah. Tapi kalau korang nak main game yang perlukan kuasa grafik yang tinggi macam PUBG Mobile tu kan, yang ini terus terang aku cakap lah, korang boleh lupakan je lah tablet ni. Memang hampir tak playable pun walaupun pada setting grafik yang paling rendah. Untuk kamera pula, P20 HD ni didatangkan dengan dua setup kamera. Satu adalah kamera selfie yang diletakkan pada bahagian tengah secara melintang macam ni. Kemudian dia ada satu lagi kamera dekat bahagian belakang ni. Dan kat sini terus terang aku cakap, dia punya kamera memang teruk gila. Dia super kalau dia tak ada pun tak apa sebenarnya kan. Sebab dia terlampau teruk sangat. Sebab gambar yang korang ambil tu, dia langsung tak ada sebarang detail pun kan. Dia macam, aku tak tahu kenapa dia letak kamera dekat tablet ni in the first place. So kalau korang nak beli tablet ni, kalau korang terdesak sangat nak ambil gambar, aku tak tahulah, korang gunakanlah smartphone korang kan. Sebab mesti takkanlah korang nak gunakan tablet ni saja, korang mesti ada smartphone korang. And kalau korang tak ada smartphone masa korang nak ambil gambar tu, korang memang dah desperate sangat, aku nasihatkan korang pinjam handphone orang lain. Korang jangan sekali-sekali gunakan kamera yang terdapat pada tablet ni. Memang confirm kalau korang snap gambar,
boleh buang lah gambar tu lah. Memang tak boleh guna pun. Jadi kesimpulannya di sini, adakah TechLast P20 HD ni adalah merupakan sebuah tablet yang bagus? Jawapan aku adalah tidak. Sebab basically macam korang boleh dengar yang aku duk explain daripada tadi tu, TechLast P20 HD ni dia mempunyai lebih banyak kelemahan daripada kelebihan. Contohnya macam skrin dia yang ada gap, lepas tu reflective, dia tak ada fungsi auto brightness, level brightness yang paling rendah dia pun still tinggi, audio jack dia ni pun memang sak, stereo speaker dia ni pun macam teruk, kamera dia pun teruk. So banyak benda sebenarnya yang agak teruk yang terdapat pada tablet ni. Tapi kalau korang tanya aku, adakah TechLast P20 HD ni adalah merupakan sebuah tablet yang berbaloi? Yang ni yes, aku memang akan cakap dia berbaloi. Sebab pada tanda harga jualan RM499 je, bayangkanlah korang boleh dapat sebuah tablet yang mempunyai skrin yang besar 10.1 inch. Lepas tu dia punya resolution dia pun Full HD, memang sharp. Bateri dia pun besar, dia punya internal storage pun besar. Lepas tu yang paling best sekali, dia boleh masukkan SIM card lah kan. So anytime kalau korang nak, kalau nak gunakan untuk gantikan korang punya smartphone pun boleh sebenarnya tablet ni. Jadi kalau korang sedang mencari sebuah tablet yang murah, yang dalam range RM500, and korang nak sebuah tablet yang mempunyai skrin yang besar and dia punya resolution dia pun tinggi, dan aku pun tak boleh nak cakap apa lah. Memang ini adalah antara yang terbaik lah yang ada dekat market sekarang ni. Yes, memanglah dia ada kelemahan dia, macam aku cakap tadi tu, dia banyak kelemahan. Tapi yalah, macam nak komplain macam mana kan? RM500 kot. Kalau korang nak tablet yang betul-betul bagus, yang at least boleh usable dari segi semua aspek, then memang confirm lah korang kena invest dalam lebih daripada RM1,000 kan? Betul tak? Jadi guys, sampai di sini saja video kita berkenaan dengan TechLast P20 HD ni. Macam biasa, kalau korang rasa korang nak beli, aku akan letak link dekat dalam description box di bawah. Korang boleh check it out kemudian. And macam biasa juga, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.